Salam sejahtera kepada peserta saya kasihi iaitu Dr. Hairul. Hari ini, saya akan membuat pembentangan tugasan 3 iaitu peranan anda sebagai pengguna media sosial yang rasional. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memberi sedikit pengenalan tentang media sosial. Apakah maksud media sosial? Media sosial merujuk kepada sejenis saluran komunikasi dalam talian yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan mudah secara bebas, berkongsi dan membincangkan maklumat dengan menggunakan gabungan multimedia yang terdiri daripada pelbagai bentuk seperti teks, gambar, video dan audio. Media sosial merupakan jaringan sosial di mana setiap orang boleh membuat laman web secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan berkomunikasi. Antara contoh jaringan media sosial yang terkenal pada masa kini seperti Facebook, YouTube, Twitter, blog, WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Media sosial masa kini menjadi rangkaian komunikasi yang meluas kepada segenap lapisan masyarakat, tidak kira golongan remaja, dewasa maupun pemimpin memilih untuk menggunakannya. Kebanyakan masa mereka dihabiskan dengan media sosial yang akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini memberikan kesan kepada pelarasan psikologi dan membawa kepada tingkah laku masalah seperti tingkah laku yang menyimpang dan kemurungan. Kemunculan media sosial jelas memberi impak yang amat besar terhadap kehidupan manusia terutamanya bagi golongan remaja yang secara langsung telah mengubah pola kehidupan masyarakat, budaya, cara berfikir dan hampir segala aspek dalam kehidupan. Persoalannya, apakah peranan saya sebagai pengguna media sosial yang rasional? Sebagai seorang bakal guru, saya tidak akan mendedahkan maklumat rasmi yang terkandung dalam dokumen sulit, dokumen terhad kerajaan kepada portal media sosial. Sebagai contoh, kandungan soalan peperiksaan yang sulit dan video peperiksaan. Sehubungan dengan itu, sebagai seorang pengguna media sosial yang rasional, saya tidak membuat sebarang pernyataan yang menyentuh perkara yang boleh menjejaskan imej dan dasar kerajaan. Maklumat berbentuk fitnah, hasutan dan lucah atau cuba memprovokasikan sesuatu isu yang menyalahi peraturan dan undang-undang atau perkara yang menyentuh sensitiviti individu atau kumpulan tertentu yang boleh menimbulkan suasana yang tidak harmoni. Sebagai contoh, tidak memberikan atau berkongsi komen negatif tentang isu-isu yang melibatkan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM ke pimpinan sekolah dan rakan sekerja. Selain itu, saya tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih, tidak berkongsi kenyataan yang menyentuh isu-isu sensitif seperti politik, agama, kaum dan individu terutamanya kepada isu yang boleh mengancam keselamatan negara. Di samping itu, saya tidak melayan komunikasi dengan pihak yang agresif dan kasar juga merupakan salah satu peranan sebagai seorang pengguna media sosial yang rasional. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara ini akan menyebabkan diri kita terlibat dengan aktiviti yang boleh membawa kepada jenayah sosial dan seksual. Dalam hal ini, saya juga tidak akan melibatkan diri dengan perniagaan bahan-bahan yang berisiko buruk atau berbahaya dan juga aktiviti yang boleh menjurus kepada cyber stalking atau cyber harassment. Perbuatan atau kelakuan yang dikedarai sebagai buli cyber atau menjurus kepada perbuatan buli cyber adalah seperti yang berikut. Memberi gelaran atau mengejek, menghantar ataupun menggunakan mesej kasar atau kurang sopan. Jika kita lihat dari segi identiti diri, sebagai seorang pengguna media sosial yang rasional, saya tidak akan memuat naik maklumat peribadi yang boleh membahayakan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana pada dunia yang penuh dengan teknologi ini, kebanyakan isu media sosial telah muncul yang boleh membahayakan seseorang individu seperti kecurian identiti, penyamaran dan juga pornografi. Sebagai rumusan, teknologi yang berkembang dengan pesat membolehkan manusia dari seluruh dunia berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan cepat dan di mana sahaja. Hal ini menyebabkan golongan muda pada hari ini lebih banyak menggunakan teknologi untuk memudahkan komunikasi seharian.
Penggunaan teknologi yang semakin meluas ini disebabkan oleh faedah yang diperolehi terutamanya dalam mewujudkan komunikasi yang lebih pantas dan berkesan. Dengan peningkatan teknologi ini, tidak mustahillah kesejahteraan hidup anak-anak yang akan terjejas. Mereka mula menjauhi diri daripada ibu bapa dan ibu bapa sukar memantau apa-apa aktiviti yang dilakukan oleh mereka di media sosial. Oleh itu, semua pihak termasuklah kerajaan, masyarakat dan juga pihak ibu bapa haruslah mempunyai pemikiran secara rasional terhadap setiap perkara dan mengambil tanggungjawab masing-masing supaya dapat menangani masalah media sosial ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.